bila kita bercerita tentang mimpi ataupun menafsir, mentakwil mimpi, satu, kita juga kena akui bahawa masyarakat kita memang sangat suka dengan tafsir mimpi. Sangat suka. Saya sendiri selaku penceramah kecil-kecilan lah, pernah terlibat dalam satu program dengan Astro Oasis. Kita bersiaran 13 episod pengenalan tentang tafsir mimpi di Astro Oasis. Saya rancangan itu diacarakan oleh Nabil Ahmad. Hasil daripada siaran itu di Astro Oasis dan ulangan-ulangan yang sering muncul, impak daripada rancangan itu, setiap hari kita dihujani dengan soalan yang berkaitan mimpi. Jauh lebih banyak soalan berbanding soalan hukum hakam. Sebelum tu mungkin kalau ustaz orang tanya hukum, apa hukum begini apa. Tapi bila keluar pada rancangan tafsir mimpi, orang jumpa mana-mana akan tanya tafsir mimpi. Ustaz, malam tadi saya mimpi gigi patah. Apa tanda? Gitu. So jumpa lah, saya mimpi ada ular. Macam-macam lah. Mimpi rumah banjir dan bagai-bagai lagi. Izinkan saya berkongsi sedikit nasihat. Pertama, kalau kita mimpi, kita kena hati-hati bila cerita mimpi kita pada orang. Jangan mudah sangat buat live streaming ke apa, jangan. Kita kena pilih orang yang sesuai untuk mendengar mimpi kita. Siapa yang suruh begini? Nabi SAW. Sebab mimpi itu kalau sudah ditakwil, dia akan jadi takdir. Ni kena ingat. Mimpi ni asalnya mainan. Dia berlega dalam pemikiran kita. Mimpi kena bom ke, mimpi nuklear ke, tak kira apa-apa. Dia adalah permainan dalam pemikiran kita. Tetapi kalau dah ditakwil, disyarahkan, dia jadi keyakinan, maka dia boleh jadi takdir. Sebab itu, selama mana mimpi belum ditakwil, maka istilah Nabi guna, ianya bagaikan tergantung di kaki burung yang sedang terbang melayang-layang. Ini istilah Nabi guna. Dan apabila ditafsirkan seolah-olah burung yang sedang terbang tadi dia akan hinggap, maknanya takdir akan berlaku. Nabi sebut ar-ru'ya ala rijli ta'iri ma lam tu'abbar fa idza ubbirat waqa'at. Kata Nabi, mimpi ini dia benda duduk pada kaki burung yang sedang terbang. Selama mu tidak tafsir, selama mu tidak takwil, maka selama tu dia terbang saja. Tapi kalau engkau sudah menafsirkan, mentakwilkan, maka waqa'at, benda yang kau sangka itu akan terjadi. Ni hadis riwayat Abu Daud. Ada satu kisah yang ingin saya kongsikan yang diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dan juga sanad ini dihasankan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Diceritakan pada zaman Nabi SAW dulu, ada seorang isteri hamil, yang mana dia ni hamil, suaminya pula outstation, keluarlah bermusafir, mungkin pergi berdagang, begitulah. Satu malam, wanita ini bermimpi, dia nampak tiang rumah dia roboh. Dan dia beranak atau melahirkan anak, anaknya tu pula buta sebelah mata. Dia mimpi. Hari esok dia jadi susah hati, cari Nabi. Jumpa Nabi, dia mengadu, ya Rasulullah, suami saya tak ada, outstation, lama tak balik. Malam tadi saya mimpi rumah saya ni tiang rumah roboh belaka. Anak lahir pula buta sebelah mata. Apa pendapat Tuhan? Nabi ni satu yang mungkin tak ramai orang ketahui. Nabi kita ni, dia ada satu kegemaran. Kegemaran Nabi adalah dia suka berbincang dan bercerita tentang mimpi. Nabi ni dia ada satu juga. Mungkin kita tak ada lah budaya sebab kita tak erti tafsir mimpi. Nabi kadang lepas main subuh, dia akan tanya, mimpi apa semalam? Orang yang cerita mimpi, dia suka cerita. Kadang Nabi cerita apa yang dia mimpi. Itu biasa. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah satu ketika duduk dengan sahabat, dia share mimpi dia. Dia kata, baina ana naimun ataitu biqadhi labanin fasharabtu hatta inni la arat riya yakhruj fi azfari. Kata Nabi, masa aku tidur aku mimpi aku diberi segelas susu.
Aku pun minum susu tu. Kemudian aku tengok pemandangan yang tak pernah aku tengok, iaitu keluar pelak susu daripada celah-celah kuku aku. Summa ataitu fadli Umar bin Al-Khattab, qalu fama awallathu ya Rasulullah, qala al-ilm. Kemudian setelah keluar susu daripada kuku aku pemberikan kepada Umar Al-Khattab. Ni dalam mimpi kata Nabi ni, aku beri pada Umar. Maka sahabat pun bertanya, fama awallathu ya Rasulullah. Apa tandanya Rasulullah kalau gitu? Minum susu, batu susu, keluar kuku bagi pula pada Umar. Maka kata Nabi, al-ilma. Iaitu Umar akan diberikan banyak ilmu, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi dia suka borak dan bercerita tentang mimpi ni, dia suka. Tapi tak adalah buat live supaya kita ni, tak ada. Dia borak begitu saja. Sama juga kes pensyariatan azan juga adalah titik mula daripada mimpi. Iaitu satu malam Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, dia mimpi cara nak buat announcement sembahyang. Yang mana pada waktu siangnya Nabi sedang bincang dengan sahabat, kita ni macam mana nak panggil orang sembahyang. Azan belum wujud lagi masa itu. Jadi Nabi pun berdapat beberapa cadangan. Jadi malam tu Abdullah bin Zaid tidur, dia mimpi dia nampak satu orang laki-laki bawa satu loceng pada tangan dia. Jadi Abdullah bin Zaid pun kata, ya Abdullah, atabi'ul naqusah. Wahai Mamat, jual ke saya lah loceng itu. Dia terbawa-bawa mimpi sebab sedang bincang macam mana nak panggil orang sembahyang. Ada yang cadang pakai loceng. Dia terbawa-bawa sampai tidur dia pasal loceng itu. Mimpi nampak satu orang bawa loceng, dia pun tegur, jual ke saya lah loceng itu. Penjual tu tanya kepada dia, wa ma tasna'u bihi, kamu nak buat apa dengan loceng ini? Fakultu, saya pun jawab, nad'u bihi ila salati, kami nak guna loceng yang tuan jual itu untuk nak panggil orang sembahyang. Lelaki penjual loceng itu ni dalam mimpi, dia pun mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min zalika, maukah kamu kalau saya ajar yang lebih bagus lagi daripada setakat gunakan loceng itu? Fakultu lahu bala, of course. Apa dia cara yang lain? Faqal taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai habis hadis. Ni hadis riwayat Abu Daud. Dan pagi esoknya Abdullah bin Zaid pun cari Nabi. Dia pun cerita, ya Rasulullah, saya malam tadi mimpi begini. Orang tu ajarkan supaya diazankan begini. Macam mana Rasul? Nabi kata, good idea. Pun boleh guna tu. Datang pula Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya pun mimpi begini juga semalam. Jadi ada memang perbicaraan tentang mimpi ni biasa berlaku di kalangan para sahabat. Jadi balik pada cerita yang wanita mengadu tentang mimpi dia tadi, yang dia cerita dia mimpi tiang rumah dia roboh, lahir pula anak buta sebelah mata. Nabi ketika mendengar soalan dan cerita mimpi dia mengatakan bahawa tak ada apa tu, insya-Allah baik-baik belaka, dan saya doakan suami awak pulang, awak selamat melahirkan anak soleh, itu tanda bagus semua. Jadi perempuan ni pun happy, balik dia gembira. Dia ringkaskan cerita, wanita ini selamat melahirkan anak, suaminya pun dah balik apa semua. Selepas daripada kejadian itu, perempuan ni atau wanita ni mengandung sekali lagi. Dan suaminya pun macam cerita yang sama, suaminya pergi bermusafir, dia mimpi lagi tiang rumahnya patah, anak dia lahir buta mata, sebelah mata. Dia mengadu lagi pada Nabi. Nabi beri jawapan yang sama. Tak ada apa tu, InsyaAllah semua okey, tak ada masalah. Awak balik, anak sihat, suami balik, tak ada masalah, mainan mimpi saja. Dia pun balik. Ternyata dia bersalin, anaknya molek, suaminya balik, apa semua. Ringkaskan lagi cerita, wanita ini mengandung sekali lagi, anak yang ketiga pula. Dan cerita yang sama, suaminya outstation, dia pun tunggulah suami dia balik. Dalam masa dia tidur, dia memimpi benda yang sama, tiang rumahnya patah, kemudian dia punya anak lahir buta sebelah mata. Dia mengadu lagi kepada Nabi. Tapi kali ini bila dia pergi ke rumah Nabi, Nabi tidak ada di rumah. Bila Nabi tidak ada di rumah, yang ada hanyalah Aisyah. Jadi ketika mimpinya diceritakan kepada Aisyah, maka Aisyah telah memberikan takwilan, suami puan akan mati dan anak puan nanti bukan anak yang baik-baik, anak yang tidak baik. Dia sebut begitu.
Dan ternyata apa yang Aisyah bagi tahu itu jadi betul. Suaminya meninggal dan bagai lagi anaknya pula jadi tak apa sempurna. Jadi diadukan pada Nabi. Nabi pun peranjat tanya, cek balik tanya Aisyah apa cerita ni. Kemudian Aisyah pun menjelaskan kepada Nabi. Setelah Nabi faham, maka kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu mentakwil mimpi seorang mukmin, cakap sajalah yang baik-baik. Sebab mimpi itu sesuai dengan apa yang ditakwilkan. Ini kita boleh rujuk riwayatnya daripada Sunan Ad-Darimi. Dan juga sanadnya dihasankan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, yang terakhir. Yang terbaik, mimpi kita ni jangan share dengan orang. Jangan cerita ke orang, masuk dalam Facebook, Instagram, TikTok ke apa, buat live ke apa, tak payah mimpi. Tak kira lah nampak bom atom ke, bom nuklear ke, bom apa pun, tak payah cerita pada orang. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar dan juga Al-Majmu' karya An-Nawawi disebutkan bahawa mimpi ni molek dirahsiakan. Dan elok kalau kita tiru cara Nabi Ya'qub. Ingat apa kata Nabi Ya'qub, surah Yusuf ayat yang kelima. Ketika Nabi Yusuf kata dia mimpi nampak 11 bintang sujud pada dia. Apa respon ayahnya? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Zakaria mengatakan, ayah Nabi Ya'qub mengatakan, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada adik-beradikmu. Nescaya mereka akan membinasakan kamu, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Surah Yusuf ayat yang kelima. Sebab itu, lebih utamalah mimpi ini jangan diceritakan. Lebih utama dirahsiakan dan tidak dihebohkan. Hatta tuan-tuan mimpi jumpa Nabi sekalipun. Tak payahlah nak buat ceramah live ke apa, cerita siap menangis-nangis cerita saya mimpi jumpa Nabi, Nabi ludah mulut saya. Bukan tak boleh cerita, boleh. Tetapi seperti yang Nabi Ya'qub mengatakan, kau akan dibinasakan oleh orang. Maknanya orang akan fitnah kita. Macam ni yang sedang berlaku. Kita mimpi nampak bom sana, bom sini, sini. Orang bahan gelak secara berjemaah pula ke kita. Orang kutuk kita. Jadi fitnah. Sebab itu elok dirahsiakan. Boleh bercerita, kata Nabi, tapi kepada orang-orang tertentu saja. Kata Nabi, wala taqussaha illa ala waddin au zi ra'yin. Kamu boleh nak bercerita mimpi, tapi ceritalah hanya kepada orang terdekat ataupun orang yang boleh beri nasihat yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan sembarangan menceritakan mimpi. Apatah lagi cerita kepada orang yang jahil. Orang yang jahil ni pula kadang-kadang cara penafsiran mimpinya macam-macam. Jadi kita akan jadi rosak. Cari orang-orang yang soleh. Sebab Nabi pun dalam satu hadis menyebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang bertakwa. Sebab mereka memandang dengan cahaya Allah. Walaupun hadis ini lemah, tapi tidak bertentangan dengan ayat Quran. Surah Al-Hijr ayat 75. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya ada tanda-tanda yang diberikan kepada orang mutawassimin. Siapa mutawassimin? Kata Imam Mujahid, mutawassimin ini adalah orang yang memiliki firasat yang kuat. Macam mana nak cari orang yang boleh firasat kuat? Mudah saja. Kata Ibn Suja' Al-Kirmani dalam kitab Hillatul Awliya, man syakhasa basarahu 'anil maharim wamsaka 'anil syahawati wa 'amara batinuhu bidawamil muraqabati wa zahirahu bittiba'i sunnati wa awwada nafsahu aklal halali lam tukhti'u firasatuhu. Siapa-siapa yang ada 5 perkara. Pertama, sentiasa tunduk pandangannya daripada pandang benda yang haram. Yang kedua, menahan dirinya daripada nafsu syahwat. Yang ketiga, sentiasa urus hatinya dekat kepada Allah. Yang keempat, sentiasa konsisten dengan sunnah Rasulullah. Yang kelima, membiasakan diri hanya memakan benda-benda yang halal. Lam tukhti firasatuhu. Maka ketahuilah, firasatnya takkan salah. Sebab itu ramai tokoh-tokoh ulama' yang ada keahlian dalam ilmu takbir mimpi. Ramai. Ibn Sirin, Imam Syafi'i, Abdul Ghani Al-Nablusi dan ramai lagi. Jadi nak cerita mimpi boleh, cari right man at the right time.
Tak payah heboh-hebohkan kerana ia akan memberikan fitnah. Dan jangan pula mimpi menjadi metod untuk pemberitahuan syariat ataupun wahyu. Itu tak boleh. Ada orang kata, saya tak nak vaksin sebab saya mimpi jumpa Nabi. Nabi pesan, orang vaksin bukan umat aku. Ni tak boleh. Syariat dah habis. Tidak ada menerusi mimpi. No such thing.